Teknologi dalam pendidikan abad ke-21 ini adalah merupakan satu perkara yang sangat penting dalam pembelajaran. Definisi bagi pembelajaran abad ke-21 adalah proses pembelajaran yang berpusatkan murid berteraskan elemen komunikasi, kolaboratif, pemikiran kritis, kreativiti serta aplikasi nilai murni dan etika. Manakala bagi definisi teknologi pengajaran adalah alat atau bahan yang digunakan untuk tujuan pembelajaran di samping guru, buku teks dan juga papan hitam. Contoh teknologinya adalah telefon pintar dan juga komputer riba. Dengan adanya teknologi-teknologi ini, pembelajaran juga boleh dilakukan secara pembelajaran teradun ataupun blended learning. Ia dapat meningkatkan kemahiran pelajar terutamanya dalam elemen komunikasi. Dengan adanya bantuan teknologi ini, pembelajaran dapat dijalankan dengan lebih mudah dan menarik. Di samping itu, ia akan membuatkan pelajar turut tertarik dalam pembelajaran mereka. Seperti yang kita ketahui, penggunaan teknologi abad ke-21 adalah lebih kepada kalangan pelajar bermula dari sekolah rendah hinggalah ke pelajar universiti. Betul tu, ini kerana pendidikan abad ke-21 lebih mencabar dan berupaya melahirkan pelajar yang kreatif dan inovatif serta mampu menyelesaikan masalah dengan berfikir secara kritikal. Antara contoh teknologi yang digunakan oleh pelajar-pelajar pada masa kini adalah aplikasi Kahoot, YouTube dan Telegram, lebih-lebih lagi apabila negara kita dilanda wabak COVID yang menyebabkan pelajar perlu belajar dari rumah. Ini menunjukkan bahawa setiap pelajar dan semua orang termasuklah pendidik perlu sentiasa peka dan juga mesra akan teknologi yang semakin maju dari semasa ke semasa agar tidak ketinggalan zaman. Selain itu, terdapat juga kebaikan dan keburukan penggunaan teknologi abad ke-21 kepada pelajar. Antara kebaikannya ialah memudahkan pelajar dalam pembelajaran. Mereka juga akan lebih berkeyakinan dalam pembelajaran dengan adanya teknologi. Ya betul, saya setuju. Suhaib, apakah pula keburukan penggunaan teknologi abad ke-21 kepada pelajar? Antara keburukan penggunaan teknologi abad ke-21 kepada pelajar ialah pelajar kurang kreatif dalam menjana idea. Selain itu, penggunaan teknologi dalam kalangan pelajar juga menyebabkan mereka terjebak dalam masalah plagiarism jika tidak digunakan dengan sebaiknya. Oh, begitu. Saya setuju dengan perkara tersebut. Afika, saya nak tanya, kalau kita menggunakan teknologi dalam pembelajaran, boleh ke dari segi Islam? Mengapa? Sebab ia masih tertakluk dalam syariah dan hukum yang dibenarkan dalam Islam dan ia mampu meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran. Oh, begitu. Kalau macam itu, apakah kebaikan jika kita menggunakan teknologi dalam pembelajaran? Dengan adanya teknologi, cikgu-cikgu dapat mencari maklumat tambahan untuk membantu murid lebih faham akan konsep akidah dan syariat Islam. Selain itu, dapat menarik minat pelajar dengan dipersembahkan dalam bentuk yang menarik. Betul juga kata Abang. Ada cikgu yang menggunakan video dan game seperti Kahoot dan Quizzes semasa kelas. Ia membuatkan saya lebih tertarik untuk belajar. Betul tu. Ada lagi satu. Kelas mengaji juga dapat dijalankan secara atas talian. Lah. Sebab adik saya hadir kelas mengaji menggunakan Google Meet. Yelah, sebab keadaan sekarang tak mengizinkan untuk kita semua berjumpa kan? Wah, penting juga ya teknologi dalam pembelajaran ni. Syah, jom kita pergi kafe. Boleh nanti kita guna komputer untuk tambah lagi isi untuk tugasan kita dari internet. Sebelum ni kita guna buku je kan sebagai rujukan kita. Dan nanti kita boleh bincang sikit. Kenapa nak bincang kalau kita boleh buat sendiri je semua tu? Syah, banyak tau nilai yang kita boleh dapat dari perbincangan ni. Antaranya, kita boleh pupuk nilai kerjasama dan juga nilai rasional. Maksud kau, aku tak faham sangat lah. Lah, kan kalau kita bincang bentuk sama-sama, dari situ dah nampak kita punya nilai kerjasama. Sebab kita dapat berkongsi idea masing-masing. Betul juga kan cakap kau tu? Kalau rasional pula,
Rasional tu contohnya macam kita dapat satu maklumat dari internet, kita kena tapis dulu tahu maklumat tersebut. Kita kena tengok dulu semua maklumat tu boleh dipercayai ataupun tak. So, kita takkan dapat maklumat yang salah. Oh, sekarang aku dah faham. Kalau macam tu, nanti pukul 3 kita jumpa kat kafe, okey? Okey Cun, jumpa nanti Syah. Okey murid-murid, apakah jenis-jenis teknologi yang dapat membantu pembelajaran kita menjadi lebih menarik dan berkesan? Kita boleh gunakan Kahoot ataupun quizzes, cikgu. Oh, macam mana kamu tahu tentang quizzes dan Kahoot? Oh, saya dapat tahu dari abang saya, cikgu. Saya nampak abang saya guna masa belajar online hari tu. Abang saya gunakan platform Kahoot masa kelas online. Tapi kadang-kadang abang saya gunakan platform quizzes juga, cikgu. Oh, menarik. Jawapan yang bagus. Boleh saya tanya tak? Awak ada tanya tak kenapa cikgu abang awak gunakan Kahoot sewaktu kelas? Ada, cikgu. Abang saya cakap melalui penggunaan Kahoot dan quizzes membolehkan dia untuk mencari maklumat dengan mendalam dan tidak hanya bergantung maklumat daripada guru sewaktu aktiviti dijalankan. Oh, saya rasa pendapat yang abang awak berikan itu adalah menarik dan juga tepat. Terima kasih atas penjelasan tersebut, Syahira. Duduk. Dapat disimpulkan bahawa kepentingan teknologi pembelajaran abad ke-21 adalah dapat membantu memperkajikan lagi sumber-sumber maklumat yang dahulunya hanya terhad dalam bentuk konvensional sahaja seperti buku, jurnal, majalah dan lain-lain lagi. Abad ke-21 ini sangat mementingkan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi ke arah melahirkan individu yang kreatif dan maju untuk membangunkan negara di masa akan datang. Kemahiran para pendidik juga perlu dinaik taraf dan dipertikatkan sebagai tunjang ataupun tunggak dalam melahirkan model insan yang kreatif dan juga inovatif.